anak kita ada buat sesuatu yang kita marah, kita dah pesan selalu jangan buat macam ni. Tapi kita kena belajar pause sekejap sebelum nak marah. Syukur dulu. Saya cuba melatih diri saya begitu juga. Macam mana Ustazah uruskan anak-anak 7 orang dengan begitu begini? Ustazah nampakku tenang je, macam semua okey je. Saya hadapi setiap hari dengan ribut, dengan kelang kabut. Begitu. Tapi kita dah terbiasa dengan keributan, dengan kelang kabut dan sebagainya. Maka Alhamdulillah, ia bukanlah satu masalah. It's okay je hidup kita kelang kabut. Normal lah tu. Hidup kita ribut, normal lah tu. Hidup kita jatuh, naik. Hidup kita tak tentu arah sekali-sekala. Sebab mustahil ya kita nak ada kehidupan yang sentiasa tenang, terurus, teratur. Sebab ada banyak benda yang tidak dijangka yang di luar kawalan kita. Banyak manusia selain daripada diri kita, semua di luar kawalan. Kita sendiri pun kadang di luar kawalan. Kita sendiri tak boleh kawal diri. Jadi, hatta suami yang sentiasa kita berkongsi segala-galanya, hatta anak, hatta semua, lagi-lagi yang jauh dengan kita, kita tak boleh kawal apa saja. Apa saja kita tak boleh kawal. Mesin basuh rumah pun tak boleh kawal. Kita boleh tekan-tekan, kalau nak rosak, dia rosak juga. Peti ais, apa sahaja, muslimin-muslimat, jadi bersedia untuk hidup seadanya dalam keadaan syukur dan sabar. Syukur dan sabar. Alhamdulillah. Okey, apa jua keadaan, tengah sakit, tengah struggle, tengah down, kita ucap saja Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucap saja Alhamdulillah. Sebab dengan ucapan Alhamdulillah itu sendiri, Allah Subhanahu Wa Taala akan tambahkan nikmat. Allah akan berikan pertolongan. Dengan ucapan Alhamdulillah sependek itu. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Subhanallah, yang bermaksud sekiranya kamu bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat ke atasmu, dan sekiranya kamu kufur dengan nikmat Allah, maka azabku ataupun azab kami amat pedih. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi ucapan Alhamdulillah adalah salah satu ucapan, salah satu cara untuk menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Dia menjadi satu pembuka jalan. Jalan-jalan yang sukar, jalan-jalan yang gelap, jalan-jalan yang kita risau, bimbang nak tempuh. Sebab itu ada orang berpesan, cara nak bersyukur, syukuri dulu apa yang sedia ada. Walaupun sedang berhadapan dengan ujian, dengan sesuatu yang kita tidak suka, dengan sesuatu yang memang membuatkan kita marah, dengan sesuatu yang tetapi sebelum marah, sebelum ungkit, sebelum cakap, syukuri dulu dengan apa yang ada. Contoh, anak kita ada buat sesuatu yang kita marah, kita dah pesan selalu jangan buat macam ni. Tapi kita kena belajar pause sekejap sebelum nak marah. Syukur dulu. Saya cuba melatih diri saya begitu juga. Pause sekejap. Biasa kita nak marah terus marah, kan? Adalah something yang anak kita buat, yang kita rasa kita dah pesan selalu tapi dia buat juga, kita nak marah. Biasa kita terus marah sebab kita memang boleh marah. Bukan anak orang lain, anak sendiri. Dan tak ada halangan pun nak marah. Boleh. Tarik nafas. Just tarik nafas je. Sebab dengan menarik nafas sebenarnya dia membantu untuk kita mengekalkan kadar degupan jantung. Sebab bila kita marah sebenarnya degupan jantung kita sedang laju. Dia pam darah dengan laju. Kita tarik nafas dalam sekejap supaya kadar degupan jantung kita akan stabil. Mengepan darah juga stabil. Allahu Akbar. Tarik nafas sekejap, pause sekejap sebelum marah. Masya Allah. Kalau dapat fikir sekejap. Syukur ada anak. Syukur anak sihat. Allahu Akbar. Syukur. Kita pun hidup lagi. Boleh lagi buat tanggungjawab sebagai ibu. Syukur.
Syukur. Kalau boleh masuk kejap, boleh masuk sekejap dalam keadaan nak marah tu, boleh masuk sekejap energi syukur. Allahu Akbar. Kalau kita biasa buat. Kena langgar, kereta kena langgar. Biasa tak? Saya banyak kali kena langgar. Sebab saya selalu berada di atas jalan. Terutamanya di area KL yang jam tu. Tiba-tiba kena langgar. Rupanya orang belakang main phone. Orang belakang jawab, kena langgar depu. Kena langgar kan. Bila turun, orang bukan Islam. Adalah kadang Cina, kadang India, kadang orang Islam. Bila tanya, dia turun, dia pegang phone. Sorry. Tadi bos saya call. Saya kena angkat. Kita kan nak marah tapi kena sabar. Yang tu kan, nak marah tapi kena sabar. Tarik nafas. Kita pun nak cepat. Kita ni dalam tengah ni kan, tak nak ganggu lalu lintas. Pun percepatkan proses. Sebenarnya perlu latihan. Untuk mengawal marah, perlu latihan. Tarik nafas. Ingatkan dulu, Alhamdulillah, aku selamat. Maksudnya, dalam keadaan kita rasa nak marah, kena langgar tiba-tiba, dan keadaan sepatutnya jalan tu tak perlu pun, kecuali dia cuai saja. Dia cuai. Memang dia cuai. Jadi, kita memang boleh marah dia sebab dia cuai. Dia pun mengaku sebab dia main phone. Tuan-puan sekalian, masuk kejap. Biar sempat fikir. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah rosak sikit saja. Alhamdulillah tak ada apa-apa. Jadi bila masuk dulu bab syukur, sebab itulah bila belajar dalam kitab-kitab tasawuf, ibadah hati. Syukur ni ibadah hati. Syukur, kalau boleh letak syukur dalam ujian, ia lebih tinggi daripada sabar dalam ujian. Muslimin muslimat, memang sabar itu satu benda yang payah. Syukur dalam ujian lagi payah. Tapi kalau kita boleh latih, walaupun dalam satu hari ada 10 ujian, kita berjaya satu, itu dah kira satu kejayaan yang hebat. Latih lagi sampai dalam 10 perkara yang menguji sabar, kita boleh sabar 2, contoh, boleh sabar 3. Ada banyak perkara yang menuntut kesabaran. Allahu Akbar. Sebab itu kalau orang yang mampu syukur dalam ujian, kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang sabar dalam ujian. Sabar tu ya kita menahan diri. Menahan diri daripada memberi respon terhadap ujian dengan cara yang negatif. Allahu Akbar. Tapi bila kita mampu syukur, kita terus beri refleksi yang positif. Refleksi yang sangat bertentangan. Marah tapi boleh senyum. Bayangkan ya, orang dah langgar kereta boleh keluar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mujurlah kita semua selamat. Syukur Alhamdulillah selamat. Yang penting selamat. Encik okey? Okey, saya pun okey. Orang tu daripada ketakutan tiba-tiba tengok kita boleh senyum. Oh, itu luar biasa muslimin muslimat. Luar biasa. Masa kena langgar, duit tengah banyak, mampu senyum. Tapi kalau kena langgar, hujung bulan, nak isi minyak pun tak ada, pun meminjam, kena langgar pula. Oh, itu lagi mencabar. Betul tak? Kan? Maksudnya kadang-kadang dalam ujian ada ujian. Dalam tengah sesak, baru pinjam duit isi minyak, dalam keadaan nak makan pun bercatu, tiba-tiba kena langgar. Itu namanya ujian dalam ujian dalam ujian. Kalau mampu sabar, mampu syukur, itu ada tingkatan sabar di atas sabar. Sebab dalam kita sabar tak ada duit. Dalam sabar bercatu makanan. Dalam sabar malu muka pinjam duit orang. Datang pula ujian. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran. Kan, kuatkan kesabaran kamu dengan kesabaran. Allahu Akbar. Sebab Allah tahu ada waktunya sabar tu bertingkat-tingkat. Kadang-kadang sabar itu bertingkat-tingkat. Saya baru perasan. Dah 4K lebih, kemudian di IG pun dah naik, di TikTok dah naik 1.6. Betul kan muslimin muslimat? Subhanallah. Allahu Akbar. Kadang tu ujian tu bertimpa-timpa. Sabar juga perlu ditingkatkan berkali-kali. Nak cakap pun rasa sedih. Apa? Subhanallah. Tak ada tisu. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, saya nak minta izin sebelum kita mulakan. Semua minta maaf ya, tak mula lagi ni 7.20.